Terima kasih Dr. Zalina. Dan saya juga nak ambil kesempatan hari ini oleh kerana tak ramai, saya nak tegur sorang-sorang. Of course bermula dengan Dr. Zalina, dengan kita punya tim Azwani dan Siti yang ada bersama, Puan Dayana, Faik Kamaruzaman, Puan Harwan, Haja Mas Rizawati, Jesse, Lee Soim, Nashar, Pang, Nur Hayati, Rosmawati, Suzila, Tan, user ni saya tak tahu siapa pula, and Wong, and Silvi Govindasamy. So, ya, kita kumpulan yang kecil pada hari Jumaat ini. Agaknya ada yang masih lagi di sekolah, ada yang sudah dalam perjalanan balik ke kampung untuk bersama dengan keluarga. Itulah yang terbaik. If you still have your parents, they will be waiting for you. If you still have your siblings, they will be expecting you to be back home. Ibu saya punya soalan setiap kali satu aja. When are you coming back? Of course dalam bahasa Punjabi lah. Dan saya kira, tak lama lah, I'll be coming in school holidays ni. Kami boleh balik lagi. Okay, anyway, tajuk yang saya pilih hari ini ialah the subtraction policy. Subtraction ini walaupun istilahnya datang daripada matematik, tetapi dalam pengurusan dan proses membuat keputusan dan problem solving, kita boleh amalkan the subtraction policy. Dan ada buku yang ditulis oleh Lydie Klotz ni, Subtract the Untapped Science of Less. Kita selalunya terpengaruh dengan nak buat lebih. Kita jangka kelas tambahan kita tak cukup, kita buat lagi. Adakah that tambahan itu memang akan membawa kesan? We really don't know. We hope it does. Kadang-kala untuk setengah perkara, mungkin kita kena gunakan cara yang berbeza dan menggunakan the subtraction policy. The policy, the untapped science of doing less. But doing less without compromising on quality. Quality itu masih kita kekalkan. Kita nak bawa perubahan dalam organisasi kita maupun di JPN, PPD dan di sekolah. Adakah bila umpamanya kita nak bawa satu budaya kerja yang baru, enhance workplace culture, seorang pengurus dia mungkin fikirkan, saya nak adakan team building, kursus team building. But let's ask ourselves, adakah apa jua yang kita rancang boleh membawa impak secara sebenar? Kalau tidak, kita buat, tapi kita tidak tahu apakah sebenarnya indeks atau impak yang boleh dibawa oleh perkara-perkara sebegini. So, walaupun ada problem, masalah yang kita kena selesaikan, kita kena faham bahawa adding something will not always solve our problem. Kadang-kadang kita kena remove something, keluarkan sesuatu. Kalau cikgu tak ada banyak masa, mungkin kerana satunya adalah kita ada banyak mesyuarat. Kalau kita ada banyak mesyuarat, mungkin kita kena fikir, lihat je mana mesyuarat yang sangat penting. Adakah mesyuarat ni boleh kita buat cara lain? Atau kita boleh jumutkan dengan mesyuarat yang lain. So ini perkara-perkara atau keputusan yang kita kena buat sebagai pemimpin. Pada asasnya, termasuk saya juga, saya pun percaya kalau kita nak bawa perubahan, kita nak bawa kualiti yang terbaik. Pada satu masa dahulu, I always thought to add something will make it better. Itu pandangan kita. Let's add, let's have this seminar, let's have that kursus dan sebagainya untuk menambah baik tingkah laku murid umpamanya. Atau dapatkan penglibatan yang lebih daripada murid. But that might not be always true. Sometimes yes, sometimes no. So kita kena decide bila kita nak gunakan subtraction policy dalam institusi kita. Seperti yang dinyatakan, whether people were changing ideas, situations atau objects, the dominant tendency was to do so by adding. Kita selalu nak tambah. So mungkin ada masanya kita kena fikirkan tentang
macam mana kita nak subtract. Tidak ada salah kalau kita nak tambah. Tapi kita mesti pastikan penambahan itu akan membawa peningkatan yang kita hasratkan. Bukan pseudo peningkatan. Kita rasa je ada peningkatan. Kita ada feel good. Tapi sebenarnya impaknya sangat kecil. So biar kita lakukan sesuatu yang boleh bawa impak yang besar. Bolehkah kalau kita kurangkan sesuatu, ia membawa impak yang lebih besar? Kalau kita beri masa yang lebih untuk cikgu merancang PDP, adakah itu akan membawa impak yang lebih besar? Apa yang kita hasratkan. So dalam satu kajian, mereka dapati bila kita kemukakan sesuatu masalah, hanya 10% saja yang nak gunakan subtraction policy. Yang 90% lagi sentiasa manusia, tabiat manusia, we want to add. Kita nak tambah sesuatu untuk memperbaiki satu-satu keadaan. To improve something, we always think we must add. So maybe we should think about subtractive changes. Bila satu eksperimen dijalankan, anda lihat di gambar rajah ini, dia kata whether people, kalau you tekan yang slide, yang kotak pertama tu, dia nak individu nak macam mana nak buatkan gambar rajah ini symmetrical. So bagi mazhab yang selalu fikirkan add, dia akan pilih gambar rajah, dia akan buat klik pada kotak-kotak yang merah tu supaya dia nampak symmetrical. Tapi walhal kalau kita gunakan lihat konsep kotak yang terakhir itu, right? Subtractive solution, you keluarkan kotak itu, dia masih lagi jadi symmetrical. So sometimes it's not about adding, tapi it's about removing. Mazhab yang fikirkan adding akan pilih kotak nombor 2, akan tambah lagi 3 kotak supaya nampak symmetrical. Mazhab yang fikirkan tentang subtractive solution akan pilih yang ketiga, dia akan buang kotak yang berwarna merah itu pun. So akhirnya dia ada bentuk symmetrical. So ini satu eksperimen yang kita lakukan dan mungkin ada yang lain juga. To add may be human, but there are always still ways to cue subtraction. Macam mana? So biarlah kita jangan abaikan subtraction kerana kita sudah lama sangat terpengaruh dengan addition. Kita harus amalkan elimination of the unnecessary. Ini hanya kita yang dapat tentukan. Dan jangan lupa, ada yang mengutarakan bahawa less is better. Apa matlamat kita? Matlamat kita student outcomes. So what is less that we can do to make sure we get good student outcomes? So kena duduk, kena brainstorm, kena fikirkan, kena jadi macam think tank untuk organisasi kita. What is less that we can do? Tetapi pada masa yang sama, no compromise on quality, no compromise on student learning. Tapi siapa yang boleh buat keputusan ini? Kita semua, anda semua yang ada dalam institusi dan organisasi. Adakah kita nak less meetings, less files? Mungkin kita ada cara lain. Right? So bila kita buat sesuatu macam less meetings dan less files untuk diurus, kita ada lebih banyak masa untuk perkara-perkara lain. So tuan-tuan dan puan-puan, consider subtraction ni into a day-to-day process. Dan ada yang mereka cadangkan dalam organisasi, adakan seorang pakar subtraction yang sentiasa, the subtractor in chief. So dia sentiasa ingatkan, lain daripada kita fikirkan addition, why not we think of subtraction? Just a reminder, because kita dah biasa dengan addition. Kita dah lupa akan subtraction. Tapi kita tahu ada masanya subtraction boleh memainkan peranan. So remind team members bila, how about kita fikirkan tentang perkara ini, about subtracting this, right? So tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, jangan lupa ilmu kita datang daripada pelbagai sumber, ia boleh datang daripada buku, datang daripada makalah, majalah, dan juga daripada jurnal, ataupun
daripada sembang profesional atau sembang santai kita dengan rakan-rakan. So hari ini mungkin anda belajar satu istilah, anda sudah dengar subtraction tapi dalam matematik, this is subtraction policy dalam pengurusan, in problem solving and in making decision. So buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. So do not forget, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way the child learns. Itu saja daripada saya. Selamat bercuti semua. Hope all of you have a nice time with your family and your friends. Dan kalau ada yang masih lagi kena sambung kerja, itulah tugas seorang guru. Kita berkhidmat untuk negara, kita memberi sumbangan kepada negara yang terbaik. Sebelum mula hari ini, saya kata pada rakan-rakan yang masuk awal tadi, saya bertemu dengan anak murid saya yang saya ajar dia 40 tahun dahulu, dan it is a refreshing, kita sebagai cikgu rasa satisfied. Sebelum dia nak mulakan dia punya pembentangan, dia kata, hari ini kerana cikgu saya ada, saya kena ambil cara kami buat di RMC, minta izin daripada guru untuk mulakan. And it starts with a salute. So hari ini saya pun salute kepada semua guru. Marilah kita sama-sama buat tugas kita untuk sistem pendidikan negara kita. Ada susah, ada senangnya, tapi marilah kita fikirkan tentang sumbangan kita yang senang. Alright, Puan Nashar, back to you.